nak lawan dengan orang jahat, kita kena fikir macam orang jahat. Kita boleh tak payah buat jahat, tapi kita kena fikir orang jahat tengah rancang apa, tuan-tuan. Apa orang jahat ni? Kita ada rumah ni. Apa yang orang jahat boleh masuk? Oh, kunci kena betulkan, pagar kena letak ni, semua. Kita kena pasang. Kita kena pasang pasak sekeliling supaya orang jahat tu tak boleh masuk. Tak boleh masuk dah, macam-macam cara. Dia nak jatuhkan kerajaan kita, dia sebar fitnah, dia cuba masuk melalui UMNO, nak jatuhkan Zahid presidensi dan sebagainya. Semua kita dah potong, kita dah cantas. So sekarang ini kita letak padlock baru, dinamakan ataupun kunci baru, kita namakan sebagai apa, tuan-tuan? Kita namakan sebagai perjanjian sefahaman. So saya baca tentang untuk perjanjian ini, saya baca dan tuan-tuan boleh nilai sendiri. Sebelum itu Haji G kata, ni kita baca tentang kenyataan Haji G, pengerusi baru yang menggantikan bukan Haji G, Ronald Kiandi yang menggantikan Haji G. Kita baca kenyataan beliau. Haji G hilang keabsahan sebagai pengerusi GRS, MOU tidak sah. Naib Presiden Bersatu Ronald mendakwa Haji G tidak lagi mempunyai keabsahan untuk kekal sebagai pengerusi GRS. Justru, kata Ronald, perjanjian MOU bersama Pakatan Harapan yang ditandatangani oleh Haji semalam tidak sah. Saya menegaskan bahawa Haji G yang dilantik sebagai pengerusi GRS atas kapasiti beliau sebagai Ketua Badan Pimpinan Negeri Bersatu Sabah sebelum ini tidak lagi mempunyai keabsahan untuk kekal sebagai pengerusi GRS oleh kerana beliau mengambil tindakan keluar dari Bersatu. Oleh itu, keahlian beliau dalam GRS kini hanyalah sebagai ahli individu dan kedudukan beliau sebagai pengerusi hendaklah diputuskan semula oleh Majlis Tertinggi GRS. Betul, saya setuju. Saya tak menafikan tentang Haji G ni. Okay, so perkara ini diorang kena settlekan, GRS kena settlekan. Dan kedudukan, sebab GRS ni agak complicated, tuan-tuan. Dia yang menyertai GRS ni adalah Bersatu. Dilantik daripada Bersatu itu pengurusinya Haji G. Isunya, Haji G dah keluar Bersatu. Adakah dia boleh kekal sebagai pengerusi? Kerana macam saya kata, yang menyertai gabungan parti ni bukan individu. Yang menyertai gabungan parti ni adalah parti. So, bila anda telah keluar daripada parti tersebut, bolehkah anda dianggap sebagai sebahagian daripada gabungan tersebut lagi? Ataupun hanyalah plus? Itu persoalan yang GRS kena selesaikan. Dan memorandum itu tidak sah, kata Ronald tadi, kerana Haji G sign. Saya jawab, memorandum itu tidak tetap sah. Walaupun dia salah seorang yang menandatangani perjanjian tersebut, tetapi dia hanya salah satu daripada penandatangan perjanjian tersebut. So, ketiadaan salah satu daripada penandatangan tidak menjadikan the whole agreement itu null and void. Tidak menjadikan keseluruhan perjanjian itu terbatal. Hanya dialah sebagai pengurusi GRS tidak tertakluk kepada dia. Dan mungkin undang-undang itu tidak tertakluk kepada ahli-ahlinya. So, mereka berkemungkinan tidak wajib nak mengikuti perjanjian tersebut. Tetapi adakah mengatakan mereka tidak boleh menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim? Boleh. Kan? Mungkin aplikasi undang-undang ataupun implikasi yang mana mereka lompat parti kalau tak ikut dan sebagainya, itu mungkin tidak terikat kepada mereka kalau dia dapati bahawa Haji G tidak ada kuasa untuk menandatangani perjanjian tersebut. Betul, saya setuju. Yang ini GRS kena settlekan dulu. Sama ada Haji G itu kekal sebagai pengurusi atau tidak dan mempunyai kuasa atau lokus untuk nak menandatangani perjanjian itu atau tidak. Itu saya setuju. Tetapi untuk mengatakan bahawa perjanjian itu seluruhnya batal hanya kerana Haji G sebagai penandatangan tidak sah, maka itu juga bagi saya adalah tertolak. Dan membawa saya kepada poin yang cuba disampaikan oleh Muhyiddin Yassin pada hari ini. Okey, saya bacakan. Saya kena besarkan sikit, tuan-tuan. Okay. Okay. Sorry.
Boleh lah. Kita baca macam ni. Okey. Saya baca. Kenyataan media. Perjanjian persefahaman gabungan-gabungan parti dalam kerajaan pimpinan Pakatan Harapan tidak berperlembagaan, unconstitutional. Saya memandang serius perjanjian persefahaman yang ditandatangani oleh Pakatan Harapan yang mewajibkan ahli-ahli Dewan Undangan ahli-ahli Dewan Rakyat dari parti masing-masing mengundi usul-usul tertentu di Dewan Rakyat, termasuk undi percaya kepada Perdana Menteri, yang mana kegagalan mereka berbuat demikian akan menyebab mereka kehilangan kursi parlimen yang disandang. Kita dah ulas benda ni malam tadi. Perjanjian ini adalah bercanggah dengan perkara 49A Perlembagaan Persekutuan yang menghendaki ahli Dewan Undangan Negeri mengosongkan kerusi hanya apabila mereka melompat parti. Undang-undang lompat parti tidak menghalang hak dan kebebasan ahli Dewan Rakyat mengundi di Dewan Rakyat. Tidak ada mana-mana bahagian dalam Perlembagaan Persekutuan yang menghendaki seorang ahli Dewan Rakyat mengosongkan kerusinya jika beliau tidak menuntut arahan parti dalam pengundian mana-mana usul atau rang undang-undang. Malah hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Penyata Jawatankuasa Pilihan Khas menimbang rang undang-undang perlembagaan nombor 3 2022 dan mengenai peruntukan larangan ahli Dewan Undangan Negeri bertukar parti. Butiran 21.3 dan 21.2 penyata ini menyebut Jawatankuasa mengambil maklum pandangan ADR, ahli Dewan Rakyat yang tidak mengundi mengikut arahan parti, crossing the floor, dianggap bertukar parti adalah tidak berperlembagaan kerana ADR mempunyai hak kebebasan di bawah Perlembagaan Persekutuan untuk mengundi di Dewan Rakyat. Jawatankuasa bersetuju bahawa tindakan ADR yang mengundi bertentangan dengan arahan parti politik di Dewan Rakyat atau crossing the floor adalah tidak dianggap bertukar parti dan tidak terhenti menjadi ADR. Maka berdasarkan peruntukan dalam perkara 49A Perlembagaan Persekutuan dan Penyata Jawatankuasa Pilihan Khas yang disebutkan di atas, saya percaya perjanjian persefahaman yang ditandatangani oleh parti-parti gabungan dalam kerajaan PH adalah tidak berperlembagaan dan tidak sah. Perjanjian yang tidak berperlembagaan ini menunjukkan seolah-olah Perdana Menteri tidak yakin beliau akan mendapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. Sekiranya beliau yakin, maka tidak perlulah beliau mengambil tindakan yang tidak berperlembagaan ini. Lebih daripada itu, saya bimbang sekiranya perjanjian ini dianggap sah, maka kerajaan pimpinan PH akan memaksa ahli-ahli Dewan mereka mengundi usul-usul atau rang undang-undang lain pada masa akan datang, termasuk yang berkaitan dengan pindaan perlembagaan. Oleh kerana, seperti mana yang didakwa oleh Perdana Menteri, beliau telah pun mempunyai sokongan 148 ahli Dewan Rakyat, iaitu genap majoriti 2/3, yang membolehkan pindaan perlembagaan dibuat. Sekiranya perjanjian persefahaman yang berunsurkan diktatorial ini dianggap sah, maka tidak mustahil pindaan perlembagaan yang bertentangan dengan naluri atau conscience ahli-ahli Dewan Rakyat dan nilai masyarakat negara ini akan diluluskan oleh Dewan Rakyat secara paksa. Rakyat Malaysia tentunya tidak mahu pilihan raya yang diadakan secara bebas, adil dan demokratik akhirnya menghasilkan sebuah kerajaan yang tidak demokratik. Saya rasa dia tengok live saya kot, atau budak-budak dia tengok live saya kan. Okey. Now, jawab soalan ni tuan-tuan. So, benar ke dakwaan bahawa this is unconstitutional? So, therefore undang-undang ini tidak sah. Nak menjawab soalan ini mudah aja. The only person yang boleh mengatakan undang-undang ini tidak sah adalah mereka yang terkesan dengan undang ataupun perjanjian ini. So, Muhyiddin Yassin bukanlah orang yang menandatangani perjanjian tersebut. Untuk mengatakan sama ada perjanjian ini constitutional atau tak constitutional, perlulah mereka yang terkhilaf, mereka yang terkesan dan terkena yang berada di dalam perjanjian tersebut mengadakan atau meminta supaya diadakan review kepada perjanjian tersebut. Baru boleh ditentukan dia constitution atau tidak. Okey? Itu yang pertama. So, sekiranya Muhyiddin Yassin nak kata dia nak bagi pendapat dia perjanjian ini tidak constitutional, dia melanggar perlembagaan, unconstitutional, is therefore void dan sebagainya, itu pendapat peribadi dia. Tak ada isu. Dalam negara demokrasi, dia nak mengurungkan pendapat dia, tak ada masalah. Tetapi persoalan, boleh tak dia bawa perkara ini ke mahkamah dan mencabar mencabar perjanjian tersebut? Jawapannya tak. Sebab dia bukannya parti tu, dia bukan privy to the contract. Dia bukan parti yang menandatangani perjanjian tersebut. The only people yang boleh menandatangani perjanjian tersebut, atau yang boleh challenge perjanjian tersebut, yang boleh mencabar keabsahan perjanjian tersebut adalah mereka yang berada di dalam parti yang menandatangani perjanjian tersebut. UMNO, JRS, PH,
even dalam warisan umpamanya PBM, mereka boleh. Dan kalaupun dianggap tidak berperlembagaan, yang tak akan terikat dengan perjanjian tersebut adalah yang mana yang mencabar. Kerana terbuka kepada individu di dalam kumpulan tersebut, di dalam perkumpulan tersebut untuk nak menandatangani, nak buat internal agreement di kalangan mereka. Dia tidak akan jadi berperlembagaan kalau sekiranya tiba-tiba Perdana Menteri kata, dengan ini saya akan melaksanakan satu undang-undang di mana undang-undang itu siapa tak setuju dengan saya, maka kamu semua akan jatuh jawatan sebagai ahli parlimen. Yang tu tak boleh. Yang bukan kata tak boleh, yang tu Muhyiddin Yassin boleh cabar di mahkamah. Dan dia boleh anggap benda itu tak konstitusi dan boleh dicabar. Boleh dijatuhkan, benda tu boleh dianggap unconstitutional. Sekarang ini perjanjian itu di kalangan mereka. Di kalangan kumpulan ini, bukan untuk Muhyiddin Yassin. Bukan untuk PAS, bukan untuk Bersatu, bukan untuk kumpulan ini, dia untuk kumpulan mereka. Dia boleh bagi pendapat, terpulang kepada dia, tetapi constitution atau tidak constitution hanya kepada individu di dalam kumpulan tersebut, bukannya kepada Muhyiddin Yassin. Itu yang pertama. Now, kedua, dia kata, jadi, therefore, kalau sekiranya ada perkara-perkara dalam perlembagaan yang Perdana Menteri nak luluskan, yang sebenarnya macam dia nak bagi tahulah tentang Islam, tentang bahasa, tentang agama, sultan sebagainya. Oh, maka Perdana Menteri boleh buat sesuka hatilah. Sebab dah tak boleh menolak. Ni sini yang saya sebut malam tadi. Saya kata yang tak boleh menolak individu, tetapi siapa kata parti tak boleh tolak? Sebab di dalam perjanjian tersebut tidak sebut tentang parti. Tidak ada repercussion tentang parti. Dia sebut kalau individu menolak, maka jatuh. Tetapi kalau parti menolak en bloc, tak ada isu. So kalau kata-kata ni cerita, Anwar takkan buat, tapi katalah tiba-tiba Perdana Menteri membawa satu usul. Dengan ini saya nak membatalkan, saya nak meminda undang-undang peruntukan perlembagaan keistimewaan orang Melayu, contoh. Tidak ada di dalam perjanjian tersebut mengatakan kalau satu parti, satu en bloc tarik, tidak menyokong kepada sokongan usul tersebut, maka mereka semua akan hilang kelayakan. Tidak ada. So therefore, dengan kata itu, takkan UMNO nak setuju. UMNO boleh tarik. Itu yang pertama. Dan kedua, tidak bersetuju adakah sama dengan berkecuali? Itu satu persoalan. Di dalam perjanjian itu, kita dah baca juga malam tadi, tengok live malam tadi, tidak ada sebut perkataan berkecuali. Dia hanya sebut tidak menyokong. Tidak ada sebut perkataan berkecuali. Dalam undang-undang kita boleh berkecuali. So, jawapan dekat situ dah ada. Saya simpulkan. Yang pertama, perjanjian itu tidak ada kena-mengena dengan Muhyiddin Yassin. Perjanjian itu tidak ada kena-mengena dengan PAS. Perjanjian itu di kalangan mereka. Dan sesiapa yang nak mencabar, hanya ada di dalam kalangan mereka. So, kalau dia nak sebut pendapat daripada segi whether is constitutional, berperlembagaan atau tidak, dia boleh bagi pendapat dia sebagai ahli Dewan Undangan, ahli Dewan Rakyat, sebagai bekas Perdana Menteri, dia boleh bagi pandangan dia. Itu tidak menjadi masalah. Tetapi adakah dia konstitusional atau tidak, berperlembagaan atau tidak? Yang boleh menentang keabsahan perjanjian tersebut adalah mereka yang berada di dalam perjanjian tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, therefore, kerana dia memegang 2/3, dia boleh ubahlah perlembagaan sesuka hati. Tak juga. Kerana di dalam perjanjian itu, walaupun individu tidak boleh membantah, tidak ada yang mengatakan bahawa en bloc tak boleh membantah. Ketiga, tidak juga dikatakan bahawa individu tidak boleh berkecuali. Ataupun en bloc tidak boleh berkecuali. Dan kalau kurang daripada 23, 148, tetap tidak boleh dilaksanakan apa-apa pindaan perlembagaan.